Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to saya Yakub channel. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Hari ini aku akan kongsi satu kisah, dan perkongsian ini mengenai pembunuh bersiri yang sentiasa senyum dan ketawa bernama Nani Dusky. Kalau kita tengok dekat dunia kita ni sekalipun atau di negara kita, orang-orang negara rupa paras ni adalah kelihatan innocent dan tidak bermaksud seorang itu adalah seorang yang sangat baik, dan tidak berkemungkinan dia untuk melakukan jenayah yang kejam seperti pembunuhan misteri. Kes Nani Dusky dikenali sebagai Giggling Granny di Amerika Syarikat pada ketika dahulu. Latar belakang Nani Dusky. Nani Dusky ni adalah nama sebenarnya adalah Nani Hazel. Dia dilahirkan di Blue Mountain, Alabama pada tahun 1905 kepada pasangan James dan Loisa Hazel. Nani ini mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan dan mempunyai seorang abang. Dia mempunyai permulaan hidup yang normal seperti kanak-kanak lain ketika dia kecil, dan merupakan seorang yang berkelakuan yang sangat baik. Sebagai gadis muda, Nani ini membesar dengan novel romantik pada usia 16 tahun dan telah berkahwin dengan Charlie Bragg. Hanya selepas 4 bulan menjalinkan hubungan cinta, mereka bertemu di sebuah kilang pengeluar kain di mana keduanya bekerja. Mereka memiliki 4 orang anak perempuan sepanjang perkahwinan mereka. Kehidupan sebagai seorang ibu mengubah dirinya Nani Dusky. Menjadi seorang ibu bagaimanapun bukanlah sesuatu yang sangat mudah, dan Nani ini menghadapi kesukaran menyesuaikan diri, dan dia mula menjadi seorang yang pemabuk apabila 2 orang anaknya ni meninggal secara misteri dan mengejut. Dan Charlie ni melarikan diri daripada Nani bersama seorang anak mereka. Charlie ni meninggalkan seorang bayi yang baru lahir, Florin, dalam jagaan Nani. 2 tahun selepas perceraian mereka, Nani telah berkahwin dengan Frank dan mereka tinggal di Anniston, Alabama. Walaupun Frank ni seorang yang alkoholik dan seorang dengan rekod jenayah yang banyak. Perkahwinan mereka bertahan selama 16 tahun, namun segalanya bukan begitu indah. Siri kematian suami-suami Nani Dusky bermula pada tahun 1945 ketika di sebuah parti di rumah mereka, Frank telah menyerang Nani secara peribadi. Tindakan ini adalah satu kesilapan besar buat Frank. Dalam jangka masa yang panjang, Frank telah dilaporkan mati secara misteri akibat keracunan tidak lama selepas kejadian di parti tersebut. Nani kemudian berkahwin dengan suami ketiga, iaitu Arnie Lenin. Mereka bertemu melalui iklan dating dalam sebuah akhbar North Carolina seperti Frank. Arnie juga adalah seorang yang pemabuk dan kaki perempuan. Tidak lama selepas mereka berkahwin, Arnie telah mati mengejut akibat serangan jantung yang sangat misteri. Tidak lama selepas kematian Arnie, rumah milik pasangan tersebut telah musnah akibat kebakaran, dan Nani memperoleh duit insurans rumah. Suami keempat, Richard Morton, mati akibat keracunan misteri. Tidak lama selepas ibu Nani, Lau, datang untuk tinggal bersama pasangan itu pada tahun 1953. Walau dengan semua tragedi yang berlaku, Nani belum puas untuk melalui alam perkahwinan. Malah tahun yang sama kematian Richard, Nani berkahwin lagi buat kali kelima dan kali terakhir. Kali ini dia berkahwin dengan Samuel Dusky yang berasal dari Tulsa. Tidak seperti suami-suami sebelumnya, Samuel adalah seorang yang warak dan kerap ke gereja untuk beribadat. Samuel dan Nani ini sebenarnya tidak serasi. Tidak lama selepas mereka berpindah randah, Samuel secara tiba-tiba sakit disebabkan simptom seperti demam dan berjaya dirawat di sebuah hospital.
Tidak lama selepas kepulangan ke rumah, dia ditemui mati. Doktor peribadi semua telah terkejut. Kematian yang secara tiba-tiba telah mengarahkan mayat semua di autopsi. Doktor menemui sebab kematian sebenarnya adalah disebabkan tahap kandungan arsenik yang tinggi di dalam badan Samuel. Seperti sesuatu yang tidak kena, mereka mengesyaki berlaku perbuatan khianat dan serta membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Pihak berkuasa kemudiannya menahan Nani dan akhirnya dia didakwa menyebabkan kematian Samuel. Segalanya kebenaran mula terbongkar sedikit demi sedikit. Setelah ditangkap, Nani langsung tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan kepada suami-suaminya itu. Malah dia turut mengaku membunuh kesemua suaminya. Yang peliknya, ketika membuat pengakuan, dia kerap kali ketawa sambil menceritakan apa yang dia lakukan kepada mangsa-mangsanya. Mengejutkan lagi, Nani turut mengaku membunuh beberapa lagi orang lain selain suaminya, termasuk kakak, cucu lelaki dan ibunya sendiri. Namun begitu, dia hanya didakwa atas pembunuhan Samuel dan dikenakan hukuman penjara seumur hidupnya. Nani menjadi terkenal kerana perlakuannya yang peliknya di dalam mahkamah. Dia juga turut digelar sebagai Granny, bermaksudnya nenek ketawa, kerana cara ketawa dan senyumnya yang aneh menceritakan semula tindakan yang telah tidak berkeberi manusiaan. Mempunyai inspirasi tersebut daripada novel cinta romantik bagi mencari suami yang sempurna. Nani menggunakan cara ini untuk mengurangkan hukuman dikenakan terhadap akibat pembunuhan yang dilakukan, kata Nani ini ketika polis disoal siasat. Itu sebabnya saya mencari pasangan yang sempurna, cinta sejati, cinta sebenar kehidupan. Walaupun ini bukan kisah pembunuhan paling sadis dalam sejarah dunia, namun senyuman dan ketawa Nani menceritakan kejadian yang berlaku pasti membuatkannya sebagai salah seorang penjajah yang paling menggerukan pada abad ke-20. Okey, itu saja perkongsian aku hari ini. Terima kasih yang menonton. Harap korang semua enjoy. Jangan lupa like, share dan subscribe bosku. Free saja, tak ada kena bayaran apa-apa. Okey, Assalamualaikum.